Assalamualaikum dan salam hormat, bersama saya Abang Muaz Liabah bersama dalam Berita Pagi Sarawak edisi 28 September. Pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 memerlukan kerjasama bersepadu semua pihak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, ini penting bagi memastikan segala perancangan yang digariskan dapat direalisasi dengan jayanya. Sehubungan itu menyeru pihak di peringkat pelaksana termasuk jabatan dan agensi agar tidak mengamalkan kerenah birokrasi serta mengelak bersikap Little Napoleon kerana ia akan membantutkan kejayaan pelaksanaan perancangan berkenaan. Dalam kenyataan medianya, Datuk Seri Alexander yang juga Ahli Parlimen Kapit berkata ini selaras dengan pengumuman Perdana Menteri bahawa kerajaan akan memperkenalkan Indeks Tadbir Urus Malaysia bagi mengukur prestasi tadbir urus jentera kerajaan dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dalam menjayakan RMK ke-12. Jelasnya, ia sekaligus menjadi jaminan strategi dan inisiatif di bawah rancangan tersebut akan dilaksanakan secara tersusun, penuh integriti dan bertanggungjawab selaras dengan matlamat menjadikan kerajaan berprestasi tinggi. Ini selari dengan titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah yang mahu kerajaan terus mendokong pelan anti-rasuah nasional dan pelan anti-rasuah organisasi untuk menjadikan Malaysia bebas rasuah. Terdahulu, Datuk Seri Alexander berpuas hati terhadap RMK itu yang beliau sifatkan sebagai jelas menunjukkan hasrat kerajaan persekutuan untuk membangunkan serta merapatkan jurang sosial, ekonomi serta pendidikan di Sabah dan Sarawak selaras dengan semangat keluarga Malaysia. Melalui pelan tersebut, katanya, Bumi Putera Sabah dan Sarawak termasuk Dayak akan mendapat tumpuan lebih besar dan diberi akses kepada pembangunan yang seimbang. Langkah kerajaan untuk memberi dos penggalak kepada mereka yang berusia 60 tahun ke atas dan golongan komorbid satu langkah tepat untuk meningkatkan lagi tahap daya tahan tubuh. Menurut penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu, Dr. Anwar Rupai, ia penting bagi melindungi golongan tersebut daripada jangkitan yang lebih serius. Dr. Anwar memaklumkan pelaksanaannya akan dibuat selepas satu garis panduan klinikal diputuskan. It's about 60 lah what KJs are now. And then for those who have high comorbid to be given this booster dose. It's the same as the previous one lah. Previous one we do the same criteria for those who are given the priority. Tambahnya, kerjasama semua pihak amat penting untuk menang bersama memutuskan rantaian COVID-19. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita RTM di Dewan Suara Sibu. Tegas beliau, sekiranya seseorang itu mempunyai gejala COVID-19, perkara utama yang harus dipraktikkan adalah mengasingkan diri dari ahli keluarga yang lain sebelum ujian pengesanan COVID-19 dilakukan. Kesedaran awam tentang perkara tersebut perlu ditingkatkan agar kebolehjangkitan dapat dikurangkan. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sebauh telah mencatat jumlah 100% pelajar tingkatan 5 menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 sejak ia mula dilaksanakan pada 11 September lalu di sekolah tersebut. Menjelaskan perkara tersebut, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SMK Sebauh, Usub Ghani, ia melibatkan 148 pelajar tingkatan 5 yang bakal meneruskan sesi persekolahan bersemuka awal Oktober ini. Tingkatan 5 pada keseluruhannya telah pun mendapat vaksinasi 100%. Jadi jangan bimbang. Pada minggu awal bulan Oktober, tingkatan 5 akan mula balik ke sekolah secara bersemuka lah pada 4 hari bulan. Jadi pada 2 dan 3 hari bulan, dos kedua akan diberikan kepada pelajar tingkatan 4 dan 5. Manakala 97.24% pelajar tingkatan 4 telah menerima vaksin dos pertama. Sementara itu, pada Sabtu dan Ahad, SMK Sebauh telah menjalankan vaksinasi terhadap 461 orang pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 yang dikenalikan Klinik Kesihatan Sebauh. Pada keseluruhannya, daripada 861 orang pelajar, kita telah memberi vaksin 90.24%. Jadi hanya tinggal 9.76% saja pelajar yang belum divaksin lagi.
Tambah beliau, pelajar yang belum menerima vaksin dos pertama disaran supaya hadir bagi tujuan tersebut pada masa dan tempat yang akan dimaklumkan setelah perbincangan dengan pihak klinik kesihatan Sebau. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN bersetuju Zon Selatan Sarawak beralih ke fasa 3 pada Jumaat ini. Zon Selatan merangkumi daerah Kuching, Bau, Lunduk, Semarahan, Asia Jaya, Simunjan, Serian dan Terbeduk. Keputusan dibuat setelah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS dan Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sarawak membuat penilaian risiko dan mengambil kira nilai-nilai ambang bagi ketiga-tiga indikator Pelan Pemulihan Negara PPN bagi Zon Selatan. Menurut kenyataan media JPBN berikutan peralihan fasa, beberapa aktiviti seperti kedai nombor ramalan, pusat kecantikan, pusat siber, kedai menjual permainan kanak-kanak dan pusat rekreasi dibenarkan beroperasi mulai Jumaat ini. Turut dibenar beroperasi pusat gimnasium, kolam renang dan aktiviti pelancongan dan produk tarikan pelancong. Walau bagaimanapun, kelulusan Polis Raja Malaysia PDRA masih diperlukan untuk pergerakan rentas daerah. Turut diputuskan dan berkuat kuasa hari ini ialah pemandu dan pekerja bagi kenderaan yang membawa barang dan perkhidmatan wajib menjalani saringan RTK antigen atau saliva test setiap 7 hari selain daripada mendapatkan permit PDRM jika perlu melaksanakan tugas secara merentas daerah dengan kerap dan berkala. Prosedur operasi standard SOP AM PPN Sarawak yang ditetapkan oleh pihak MKN Sarawak boleh didapati di laman sesawang rasmi MKN dan SOP bagi sektor khusus juga boleh didapati di laman sesawang kementerian masing-masing yang akan dimuat naik pada minggu ini. Dalam pada itu, kenyataan JPBN juga memaklumkan semalam Sarawak mencatatkan 2,723 kes baru dengan 12 kes daripadanya adalah kategori 3, 4 dan 5. Selain itu, 19 kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan semalam melibatkan kes pada 7 September hingga Ahad lalu. Sambutan perayaan Hari Lahir ke-85 yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud akan diadakan di Kuching dari 8 hingga 10 Oktober ini. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom selaku Menteri Bertanggungjawab sambutan berkenaan berkata, sambutan itu akan berlangsung mengikut prosedur operasi standard SOP ketat seperti yang ditetapkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri. Datuk Seri Dr. Stephen memberitahu sambutan itu akan dimulakan dengan majlis kesyukuran di Masjid Jamek Kuching pada sebelah petang 8 Oktober. Beliau berkata majlis kesyukuran serupa juga akan diadakan oleh institusi agama lain di seluruh negeri yang akan diselaraskan oleh Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR. Beliau memberitahu pada sebelah pagi hari berikutnya yang di-Pertuan Negeri akan menyempurnakan pemeriksaan pasukan kawalan kehormat utama di dataran Pembarisan Dewan Undangan Negeri DUN di Petrajaya. Ujarnya, sambutan kemudiannya akan diteruskan dengan istiadat penggunaan darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak di Dewan Lapau DUN. Pada sebelah malam pula, Tun Pehin Sri Taib dan Toh Puan Datuk Patinggi Ragat serta Datuk Patinggi Abang Johari akan menghadiri Majlis Jamuan Negeri di Pusat Konvensyen Boneh Kuching. Majlis tersebut akan dimeriahkan dengan persembahan penyanyi popular tempatan serta tayangan video khas. Manakala pada hari terakhir sambutan, Tun Pehin Sri Taib dan isteri akan menghadiri Majlis Jamuan Teh di Dewan Santapan DUN pada sebelah pagi diikuti acara sampingan iaitu konsert irama dan lagu di sebuah hotel terkemuka pada sebelah malam. Datuk Seri Dr. Stephen berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat sambutan perayaan Hari Lahir ke-85 yang di-Pertuan Negeri di Kuching. Usaha Kerajaan Persekutuan dan Negeri untuk melindungi habitat perikanan dan mengelak pencerobohan bot pukat tunda di kawasan pesisir terus diperkukuh dengan menambah jumlah tukun tiruan yang dilabuhkan di perairan pesisir Sarawak. Terbaru 60 tukun tiruan jenis penghalang pukat tunda dilabuhkan di perairan Tanjung Sirik, Pulau Bruit, Daro. Menurut Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak Abdullah Saidul, tukun tiruan ini menelan kos hampir RM900,000. Katanya beliau menghargai dana yang disalurkan Kerajaan Persekutuan ini yang dilihat akan memperkukuh usaha sama yang sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri melalui projek Tukun Tiruan Sarawak. Projek Tukun Tiruan Sarawak itu setakat ini telah berjaya menanam sebanyak 600 tukun tiruan di perairan Belawai Paloh pada tahun 2018 dan sebanyak 600
unit di perairan lawas serta 1,200 unit di perairan ikan kemuka pada tahun 2019. Pada tahun 2020, sebanyak 1,200 unit tukun tiruan telah ditanam di perairan Muara Tebas Sebuyau, 660 unit di perairan utara Pulau Beruit Igan dan kini 1,100 unit di perairan Sempadi Tanjung Datuk. Dengan penurungan tukun-tukun ini, bukan hanya kita tujuannya untuk memulih ekosistem perikanan di kawasan tersebut, tetapi yang paling utama juga ialah untuk pastikan pencerobohan nelayan-nelayan yang menggunakan pukat tunda yang tidak dibenarkan itu sebenarnya kita secara tidak langsung juga memastikan kelangsungan kesejahteraan nelayan tempatan kita dijaga. Beliau dalam sidang media selepas merasmikan program melabuh tukun tiruan itu di Sungai Pak Durin yakin tukun-tukun tiruan itu dapat membantu meneruskan kelangsungan bekalan hasil laut untuk masyarakat di negeri ini. Sementara itu, Pengarah Perikanan Laut Sarawak, Bohari Leng berkata, tahun ini peruntukan RM4 juta diluluskan untuk program tukun tiruan di Sarawak. Setakat ini dah melabuhkan sebanyak 200,000 unit tukun di sepanjang perairan Sarawak, tempat-tempat yang memang sesuai. Kita pilih dari segi teknikalnya supaya tukun tersebut tidak tenggelam. Tanjung Sirik Pulau Beruit merupakan kawasan penempatan nelayan terbesar di zon tengah Sarawak. Sekian berita pagi Sarawak. Terus patuhi SOP, kita menang bersama. Saya Abang Muaz Abang Abdul Samad. Salam hormat. Assalamualaikum.